Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama mai sekolah. Hari ini, pagi ni kita ambil masa sikit. Kita nak buat sambutan majlis untuk peristiwa, memperingati, mengingat semula peristiwa yang sangat besar. Peristiwa apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang sangat penting, sangat besar di dalam sirah Islam, sejarah Islam. Yang mana peristiwa ini berlaku kepada siapa? Kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Nabi yang mulia kita. Jadi sebab peristiwa Isra Mi'raj ini juga, esok kita cuti. Kira dengar cuti seronok belaka. Ada yang dah tahu dah. Esok cuti. Tak apa. Kali ni Ustaz nak cerita sikit pasal peristiwa Isra dan Mi'raj ni. Isra Mi'raj ni salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ni apa dia? Dah belajar kan tahun 4. Tahun 3 pun dah belajar. Mukjizat ni apa dia? Sesuatu perkara yang berlaku kepada Nabi dan Rasul. Perkara yang luar biasa, yang orang lain tak boleh nak buat. Allah bagi dekat Nabi dan Rasul. Jadi maknanya peristiwa Isra dan Mi'raj ni satu benda yang luar biasa, yang kalau kita dengar mungkin orang tak percaya. Tapi kita sebagai orang Islam kena percaya, sebab benda ni betul-betul berlaku pada Nabi kita. Nabi cerita kat kita, kat sahabat-sahabat Nabi, cerita dari dulu sampailah kat kita. Kita kena yakin benda ni berlaku. Benda apa? Peristiwa yang macam mana? Jom. Bila berlakunya Isra dan Mi'raj? Isra Mi'raj berlaku pada tarikh dia 27 Rejab. Bulan sekarang bulan Rejab. 27 tarikh dia. Tahun yang ke-11 selepas Nabi dilantik menjadi Rasul. Nabi dilantik selama 11 tahun, barulah peristiwa ni berlaku. Tapi ada kisah sebelum tu. Sebab apa peristiwa Isra Mi'raj ni Allah buat bagi kat Nabi? Sebab ada cerita sedih sebelum tu. Cerita apa? Yang mana yang belajar? Tahun 2 sirah Nabi berkenaan dengan kematian orang tersayang Nabi. Kematian siapa tu? Kematian yang pertama, bapa saudara Nabi yang menjaga Nabi daripada kecil. Selepas datuk Nabi jaga, datuk Nabi meninggal, bapa saudara Nabi ni ambil alih jaga Nabi daripada umur 8 tahun. Siapa dia? Siapa ingat? Siapa ingat? Abu Talib. Abu Talib meninggal pada tahun tersebut. Meninggal pula tak mengucap, tak masuk Islam. Sedangkan Abu Talib, bapa saudara yang Nabi sayang macam ayah sendiri, yang banyak tolong Nabi. Masa Nabi susah, masa Nabi berdakwah, orang kafir duk kacau Nabi, tapi tak jadi kacau sebab ada Abu Talib. Abu Talib ni orang besar, orang hebat, orang terkenal di Mekah. Jadi orang tak berani kacau Nabi sebab ada bapa saudara Nabi ni. Meninggal. Tak lama lepas tu meninggal pula isteri tersayang Nabi. Siapa dia isteri?
isteri tersayang Nabi ni? Ingat tak nama isteri Nabi? Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Meninggal juga, wafat juga pada waktu tu. Tak lama lepas tu, lebih kurang beberapa bulan. Nabi, isteri Nabi ni orang yang juga menyokong Nabi, yang membantu Nabi berdakwah. Juga orang besar, orang terkenal di Mekah. Orang tak kacau Nabi juga sebab ada isteri Nabi ni. Jadi bila meninggalnya orang-orang besar dan orang yang tersayang Nabi ni, yang membantu Nabi, iaitu Abu Talib dan juga isteri Nabi Sayyidatuna Khadijah meninggal. Jadi Nabi sangat sedih. Sangat sedih. Dan juga pada waktu lepas tu, orang kafir, orang musyrikin Mekah mula mengganggu Nabi. Kacau Nabi nak berdakwah ni. Macam-macam dia buat. Nabi jadi sedih sangat. Jadi tak lama lepas tu, Allah nak ceriakan. Allah nak bagi Nabi gembira balik. Allah jemput Nabi berjumpa. Dan orang kata pergi travel, pergi trip, pergi berjalan-jalan sebelum nak jumpa dengan Allah. Allah jemput Nabi. Orang besar kalau jemput kita, seronok tak? Seronok. Ada orang besar nak jumpa kita. Ni Allah, Tuhan. Tuhan nak jumpa Nabi, nak jemput. Allah hantar malaikat Jibril pergi jemput Nabi. Siapa dia malaikat Jibril? Tahu kan? Malaikat Jibril ni ketua para malaikat. Ketua lah. Dan apa tugas malaikat Jibril? Malaikat Jibril tugas dia menghantar, membawa wahyu kepada para nabi dan juga para rasul daripada dulu sampailah ke Nabi Muhammad. Tu tugas Jibril. Jadi malam tu, berlaku malam ni, benda ni berlaku malam pada 27 Rejab. Waktu malam, malaikat Jibril turun, jumpa Nabi. Mai turun kat bumi, Nabi, malaikat Jibril menyamak jadi orang. Mai jumpa Nabi. Dia bagi tahu kat Nabi, Allah jemput pergi berjumpa. Tu dia. Seronok. Hilang rasa sedih tu sikit. Allah nak jumpa kekasih Allah yang hantar Nabi mai kat dunia, uji macam-macam, dan sekarang Allah nak jumpa. Seronok tak? Seronok. Orang hantar driver, orang hantar kereta mai jemput kita. Naik kereta besar. Sekarang ni apa dah? Mercedes, BMW, Ferrari. Naik kereta memang sedap pihak. Seronok lah. Seronok. Jadi ni cara Allah nak bagi ceria, bagi seronok balik Nabi. Nanti kita tengok kenderaan apa yang Nabi naik. Ada yang tahu dah kan. Tapi sebelum tu, sebelum nak pergi berjumpa dengan Allah, malaikat buat satu tugas. Tugas apa? Potong dada Nabi. Bedah Nabi kat dada ni. Bedah, tak tahulah bedah macam mana, guna tangan kot. Bedah Nabi ni. Bedah, bawa keluar seketul daging. Dicuci dengan air zam-zam. Kalau kamu belajar tahun berapa? Tahun 1 ke sirah Nabi? Yang mana waktu kecil dulu, umur 4 tahun atau 5 tahun tak silap, semasa dijaga oleh Halimatus Sa'diyah, malaikat Jibril tu pun datang, bedah, cuci macam tu juga. Ingat tak? Tu kali pertama. Yang ni nak bawa pi Isra' dan Mi'raj ni pun malaikat Jibril bedah macam tu juga, cuci lagi sekali, bawa keluar daging, cuci dengan air zam-zam, lepas tu masuk balik, dan ditutup semula. Dan dikatakan kalau terbuka baju waktu-waktu lain tu, nampak parut, nampak bekas bedah.
nampak bekas bedah. Sahabat-sahabat boleh perasan. Sahabat-sahabat Nabi lah boleh perasan bekas bedah tersebut. Itu maknanya tunjuk kata Nabi pernah dibedah oleh Jibril. Okey. Kemudian habis dah cuci, dah tutup balik dah. Nabi pun dibawa oleh Jibril keluar nak naik satu kenderaan daripada langit. Kenderaan apa tu? Kenderaan ahli syurga. Namanya kenderaan tersebut Burak. Tunggangan di syurga. Bukan macam dunia ni. Dunia ni tak best. Tunggangan ni macam kita kalau kita tengok, dia ada kaki 4. Tapi bukan kuda. Bukan lembu. Lembu tak boleh terbang. Bukan kuda. Tak tahu bentuk macam mana. Tapi daripada langit. Jibril panggil burak tu mai. Dia suruh tunduk, nak bagi Nabi naik belakang dia. Tapi burak tu macam tak suka. Macam kita lah, tak pernah tengok. Apa dia nak naik aku ni? Apa ni? Macam tu lah. Dia macam tak apa selesa lah. Bila malaikat Jibril tengok burak ni macam tak selesa, malaikat pun bagi tahu, inilah seorang yang mulia, Sayyidul, ketua para nabi, ketua orang paling mulia, makhluk paling mulia, iaitu Muhammad. Dengar saja nama Muhammad, Rasulullah, terkejut, terjegir biar mata. Wih, orang mulia, orang hebat, manusia, makhluk hebat, kekasih Allah. Terkejut, malu, dia jadi malu. Dia pun tunduk, dia turun badan dia pun turun slow. Jadi Nabi pun mudah naiklah. Malaikat Jibril pun bangunkan burak dan meneruskan perjalanan. Di waktu malam. Nak pergi mana? Ni nama dia Isra. Perjalanan. Maksud Isra ialah perjalanan Nabi ni daripada Mekah, Masjidil Haram, terbang pergi. Terbang lah kot. Laju. Pergi sampai Palestin, Baitul Muqaddis. Yang ada Masjidil Aqsa. Nak terbang, nak berjalan daripada Masjidil Haram pergi sampai Palestin sana tu. Jauh tak? Jauh. Berapa kilometer? Bukan 5 kilometer. Bukan 10 kilometer. Bukan 100 kilometer. 1,400 lebih. 1,400 lebih kilometer. Kalau Malaysia ni daripada Perlis sampai Johor, tak sampai lagi 1,400. Jauh. Kalau naik kapal terbang daripada Masjidil Haram sampai Palestin tu lebih kurang 2 jam lebih. 2 jam lebih naik kapal terbang. Ini naik burak sekejap lah. Sekejap je. Bila dah mula terbang naik burak, dalam perjalanan tersebut juga ada jugalah benda-benda yang berlaku. Banyak peristiwa yang berlaku dalam perjalanan nak sampai ke Palestin. Ustaz tak boleh nak cerita semualah. Masa tak cukup. Ustaz cerita yang penting, yang kita boleh ambil, kita ambil sebagai pelajar, sebagai orang Islam, yang kita boleh praktik dalam kehidupan dan peringatan kepada diri kita. Ustaz nak cerita hal tu. Dalam perjalanan tu Allah tunjuk satu kaum yang sedang bercucuk tanam. Bercucuk tanam. Faham tak bercucuk tanam? Duk tanam je lah. Macam kalau kita tengok kat sini macam tanam padi tu lah. Ni tanam macam-macam lah. Bila lepas dia tanam saja, tumbuh tanaman lebar, punyalah cepat. Tumbuh, lepas tu dah boleh ambil dah. Lepas tu tumbuh lagi, ambil balik.
Tanam-tanam tumbuh. Sah. Tanam je tumbuh. Dapat terus. Oh. Nabi tengok, Nabi macam hairan. Macam mana boleh macam tu? Jibril kata apa? Itulah orang yang diumpamakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Fi sabilillah. Berjuang ni. Buat kerana Allah, berdakwah kerana Allah. Pergi berperang kerana Allah. Dia dapat tuai hasil dia. Allah gandakan pahala dia sangat-sangat banyak, iaitu 700 kali ganda pahala. Nak abang kata banyaknya pahala berjuang di jalan Allah. Nak dakwah, nak ajak orang ke Islam dan juga jaga Islam. Tu kejadian yang salah satu kejadian yang Allah tunjuk dekat Nabi dalam perjalanan tu. Apa lagi yang berlaku? Nabi juga nampak satu kumpulan orang yang sedang pecahkan kepala. Tu dia. Ada ke? Ni Allah tunjuk. Depa ni, kepala depa ni duk hantuk kepala, pang. Hantuk kepala kat dinding, pang. Lepas tu pecah. Bila pecah, kepala tu elok balik. Sambung balik. Lepas tu katok li. Sakit. Katok berdarah, pecah, pang. Lepas tu Allah bagi elok balik. Pecah lagi. Setiap kali macam tu. Ulang. Sakit lah ketuk kepala. Bukan ketuk kepala orang, ketuk kepala sendiri. Ni Allah nak habaq. Ni orang-orang yang macam ni orang panggil apa ni? Malaikat Jibril bagi tahu kat Nabi, ni lah orang-orang yang kepala mereka ni berat nak sujud. Sujud kat siapa? Sujud kat Allah lah. Sembahyang. Orang-orang ni susah nak beribadat pada Allah. Dia buat berat kepala. Macam-macam alasan. Ni orang-orang yang macam ni, dia seolah-olah dia memecahkan kepala sendiri, menghancurkan diri sendiri, merosakkan diri sendiri. Sakit tak sakit? Cuba try. Cuba hantuk kepala sikit. Pang sikit. Tu sahabat. Ketuk sikit pun dah sakit dah kan. Ini pula hentak, pecah. Takut tak? Kalau kita tengok mesti kita takut. Jangan jadi orang macam ni. Kena jaga semayang. Apa lagi kejadian yang berlaku selepas tu? Ada lagi. Kita tengok. Nabi nampak lagi seorang lelaki, dia himpun seberkas kayu. Ni berkas kayu banyak-banyak, dia ikat. Lepas tu dia pikul, dia letak belakang. Dia pikul. Nampak tak larat ni, angkat ni. Kayu banyak ni, angkat besar. Tak larat. Tapi dia nak tambah lagi. Dah lah tak larat, nak suruh tambah lagi ni. Awak dia buat perangai macam tu kita dah tak larat, tak mahu angkat kan. Ini dah tak larat. Nak angkat lagi. Puluh nak angkat lagi. Ni Allah nak tunjuk kat Nabi, ni perangai orang yang macam mana ni. Jibril bagi tahu, ni perangai orang yang suka ambil amanah. Dia suka ambil amanah. Amanah ni apa? Orang bagi duit suruh jaga, orang bagi barang suruh jaga elok lah barang orang, bukan bagi kat dia. Bagi simpan, tolong jaga siap. Dia suka ambil, tapi dia tak jaga elok-elok. Dah lah tak jaga elok, dah ambil amanah ni, nak lagi amanah lain. Bukan jaga barang saja, jadi pemimpin. Dia tak boleh buat pun, dia tak pandai pun jadi pemimpin, tapi nak jadi pemimpin. Ini Allah tunjuk perangai macam ni. Tak boleh pun, tak kerti pun, tak larat dah, tapi nak juga jadi pemimpin. Ini ada balasan untuk orang-orang yang macam ni juga. Tapi orang nak tunjuk, kata apa yang Nabi nampak tu, itulah perangai orang-orang yang tak jaga amanah. Tak jaga amanah. Okey. Apa lagi Nabi nampak?
Ni bukan orang dah ni. Kali ni bukan orang. Ini kali ni Nabi nampak seekor lembu. Seekor lembu jantan yang besar. Dia keluar daripada satu lubang kecil. Dia keluar, boleh keluar. Lubang kecil, dia cuba nak keluar, keluar. Dia boleh keluar walaupun sempit. Tapi dia nak patah balik, nak masuk balik. Lubang kecil tu. Bila nak masuk, tak boleh pula. Dia keluar boleh, tapi bila nak masuk, tak boleh. Ni perangai siapa ni? Ni perangai Nabi Malaikat Jibril bagi tahu. Ni perangai orang yang suka cakap besar. Cerita akulah yang ada, kasut akulah yang mahal. Hebat, semua dia hebat. Dialah yang pandai, dialah yang reti. Dia yang boleh buat macam-macam, dialah yang ada, itu ini. Ni orang yang cakap besar. Disebut sebagai takabbur. Ni cakap besar. Besar diri. Dia rasa diri dia best, orang lain tak best. Jadi makna orang yang macam ni, dia orang yang jenis menyesal. Benda dah buat dah, tapi menyesal. Asal duduk dalam lubang elok-elok, nak keluar sangat. Bila dah keluar, nak masuk balik tak boleh. Nasi sudah menjadi bubur, tak boleh nak buat apa. Nasi bila dah jadi bubur, tak boleh jadi nasi balik dah. Dia dah keluar lubang dah, nak masuk balik lubang tak boleh dah. Ni nama dia nasi menjadi bubur. Cakap besar sangat, tak boleh nak undur balik dah. Okey, orang cakap besar ni, hukuman dia Allah bagi teruk. Okey, berdosa. Jadi jaga mulut. Allah suruh jaga mulut. Yang lain-lain tadi Allah nak tunjukkan Nabi supaya ingatkan kita supaya jaga mulut, jaga perangai, jaga akhlak, supaya kita jangan buat suka hati. Buat yang macam mana Nabi ajak, yang mana Allah ajak dalam Al-Quran, Nabi ajak, Nabi sebut dalam hadis. Kita buat yang tu. Jangan buat benda-benda yang Allah larang, sebab ada hukuman-hukumannya yang sangat-sangat teruk. Lagi, peristiwa apa lagi? Seorang perempuan bongkok. Nabi nampak seorang perempuan bongkok. Bongkok, sungguh-sungguh bongkok ni. Kalau orang Melayu panggil bongkok 3. Dia tahan Nabi. Nabi tengah duduk berjalan ni. Tiba-tiba ada orang tua main duduk tahan. Nak tanya sesuatu. Tapi Nabi tengok saja. Lepas tu, siapa dia tu? Jibril jawab, itulah gambaran umur dunia. Dunia yang dah tua sangat dah, dan menanti masa untuk kiamat. Nak kiamat dah, nak abad. Tua sangat dah bumi ni. Sampai diibaratkan seperti, diumpamakan seperti nenek tua bongkok 3. Dah tak larat nyanyi berjalan, tak larat tu. Tua dah bumi ni, nak kiamat dah. Sangat-sangat dekat dah. Jangan berebut dunia. Jangan duk kalut dengan dunia ni. Duk nak jadi kaya kat dunia, buat apa kan? Kaya tak apalah, tapi janganlah kaya lupa diri. Tak tolong orang. Kalau tolong orang, dapat pahala kat kita. Kita berebut nak pahala untuk di akhirat nanti ni. Di akhirat nanti. Hak tu yang kita nak kena jaga. Kiamat habis lah dunia ni. Tak ada apa dah nak tinggal. Mati, nak tunggu masuk syurga. Syurga tu best. Duduk kat syurga tak payah ibadah dah. Tak boleh dah. Bukan tak payah, tak boleh. Memang Allah tak bagi. Tak bagi sembahyang, tak bagi zikir dalam syurga tu. Tempat seronok saja. Okey, kita sambung. Sambung sikit lagi. Dah setengah jam dah. Kemudian Nabi terus ke perjalanan sampailah ke Palestin. Sekejap saja. Sekejap je. Naik kapal terbang 2 jam. Nabi naik buruk tak sampai lah 2 jam. Sebab Allah nak tunjuk perjalanan tu daripada Masjidil Haram, Mekah sana sampai ke Palestin tu. Sambil-sambil. Orang kata macam kita lah nak kereta.
jalan nak pergi KL, nak pergi ke Cameron Highland, kita lalu kawasan-kawasan tu, kita tengok macam-macam. Macam tu lah juga Allah nak bawa berjalan. Allah menjalankan Nabi, bawa jalan-jalan sambil-sambil tengok macam-macam yang Allah nak tunjuk sebagai panduan dan peringatan untuk siapa dia? Untuk kita ni, umat Nabi Muhammad. Jadi sampailah ke Masjidil Aqsa. Itulah nama dia Isra. Perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa disebut Isra. Ingat tu, Isra. Kemudian bila sampai di Masjidil Aqsa, Nabi turun. Lepas tu Nabi orang kata apa? Pengikat burak tu Nabi sangkut di satu tempat. Tempat tu dinamakan dinding burak. Tapi sekarang ni kat Palestin tu, orang Yahudi, orang Israel, dia buat dinding tu jadi dinding lain. Dia cerita benda lain. Dia kata dinding tu dinding tangisan. Tempat mereka menangis untuk buang dosa. Hakikat betulnya dinding tu dinding tambatan. Tambatan burak tu. Macam kita tengoklah lembu tu kan, tali tu tambat kat pokok ke apa. Tu ni Nabi ni tali tambatan burak tu Nabi letak kat satu dinding. Okey. Kemudian masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Dan masa tu nak sembahyang. Bila nak sembahyang, Allah takdirkan seluruh Nabi dan Rasul yang pernah Allah hantar semua ada sekali. Ramai mana? Ramai. Ada bunyi puluh ribu, ratus ribu. Macam mana? Takkan Nabi-Nabi Rasul tu hidup balik? Hidup balik lah. Allah nak bagi hidup lah. Hak tu kerja Allah. Jangan duk terkejut lah. Ini nak cerita ni, cerita orang kata luar biasa. Betul ni. Ish. Ini cerita luar biasa. Mukjizat Nabi, Allah bagi kat Nabi. Benda ni berlaku kat Nabi. Dan benda ni benar-benar betul-betul jadi kat Nabi. Semua ada bersedia nak sembahyang. Malaikat Jibril kata, silakan ke depan wahai Muhammad Rasulullah. Jibril tolak Nabi, suruh jadi imam. Makna kata itulah tanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu ataupun ketua para nabi, ketua para rasul. Jadi imam untuk mereka semua nabi dan rasul. Jadi imam mana ketua? Hebat tak? Hebat lah. Berapa ratus ribu nabi-nabi rasul. Nabi duduk depan jadi imam. Okey. Sempat ke tak ni? Kita ceritalah takat mana dan. Tak dan, sambung tahun depan. Tahun depan kita cerita lain. Okey. Habis saja sembahyang. Habis sembahyang, ada kata sembahyang 2 rakaat. Tak disebut dalam hadis ke apa, tak sebut cerita pasal sembahyang tu sembahyang apa. Sembahyang berapa rakaat ke, tapi ada yang kata sembahyang 2 rakaat. Wallahu alam, tapi sembahyang. Habis sembahyang, Nabi bagi tahu kata dahaga. Siapa dahaga? Dahaga lah. Perjalanan kita jalan pun nak minum ayam tu tak? Nabi rasa dahaga. Nabi habaq kat Malaikat Jibril, dahaga. Malaikat Jibril pergi satu tempat, ambil 2 minuman. Satu apa? Satu susu, satu lagi arak. Nabi kata ambil lah, buat pilihan salah satu. Nabi pilih susu. Malaikat Jibril kata bagus pilih susu. Kalau pilih arak tadi menandakan kalau pilih arak, ramailah nanti umat Nabi Muhammad yang akan jadi sesat tak beragama, sesat jadi geng-geng sesat, geng-geng teruk. Tapi Nabi pilih susu, maknanya ramailah umat Nabi yang akan pilih kebaikan. Okey. Kemudian bermulalah perjalanan Nabi Mi'raj.
Tadi Isra, sekarang Mi'raj. Mi'raj ni apa dia? Daripada Masjidil Aqsa, daripada bumi ni, Masjidil Aqsa naik ke atas. Tadi atas bumi. Atas bumi. Atas bumi. Sekarang ni daripada bawah, daripada bumi, nak naik ke atas, menembusi langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. 7 langit. 7 langit. Jauh tu. Terbukanya pintu langit. Ada yang kata keluar tangga mah. Tangga mah dan juga tangga perak. Mah perak ni. Naik kot tangga tu. Ada yang kata macam tu. Ada yang kata naik macam tu saja, dibawa oleh malaikat Jibril. Naik saja. Sebelum nak boleh masuk langit pertama, habaq dulu. Penjaga langit pertama tanya dulu, siapa? Siapa ni? Sebab apa tanya? Tak tahulah sama ada nampak ke, penjaga tu nampak Jibril dengan Nabi ke tak. Tapi dia tanya, siapa? Ni langit pertama ni, langit pertama. Tanya, siapa ni? Jibril. Tak kenal Jibril kan? Ketua para malaikat. Yang tanya tu pun malaikat juga. Ni ketua ni. Takkan lepas tak kenal. Tapi cerita dia, ditanya, siapa ni? Jibril. Ada panggil, ada orang sebut Jibrail. Mana-mana satu pun betul. Jibril pun betul, Jibrail pun betul. Lepas tu seorang lagi, Muhammad Rasulullah. Ditanya lagi, adakah dia diundang? Ditanya lagi. Sahabat Muhammad semua, satu-satu, semua langit kenal lah siapa dia, Muhammad Rasulullah. Tapi saja ditanya lagi, dia dijemput tak? Sebab apa? Dia buat kerja dia. Kerja dia kena jaga pintu. Syarat dia macam tu. Kena jawab soalan. Siapa dia? Dia diundang tak? Jibril jawab, ya diundang. Barulah masuk langit yang pertama. Langit yang pertama ni, duk tengok-tengok ni, ramainya malaikat. Malaikat ni tempat tinggal dia langit lah. Langit 1, 2, 3 sampai 7 tu tempat tinggal malaikat. Di langit yang pertama, dalam duk tengok tu, Nabi nampak satu manusia yang sangat tinggi, 60 hasta. 60 hasta ni berapa meter, tapi tinggi lah. Tanyalah ke malaikat Jibril, siapa dia tu? Malaikat Jibril tu kata, itulah ayah kamu, Adam. Nabi Adam tinggi besar. Di langit pertama, Nabi Adam duduk kat situ, tinggi besar. Kita, Nabi Muhammad lebih kurang kita lah orang biasa ni. Nabi tak tinggi sangat, tak rendah sangat, sedang-sedang. Tapi malaikat Nabi Adam tinggi 60 hasta. Saya tak lupa lah 60 hasta tu berapa meter. Kamu cari 60 hasta tu berapa meter tinggi. Tak cakap banyak pun, pergi bersapa lah. Malaikat Jibril suruh pergi bagi salam. Nabi pun pergi jumpa, bagi salam. Tak cakap banyak. Sebab apa? Perjalanan jauh. Sebab apa yang kata perjalanan jauh? Daripada langit pertama, luas langit pertama, daripada langit pertama tu nak naik ke langit kedua tu, jauh daripada langit pertama ke langit kedua tu nak berjalan. Nabi bagi tahu 500 tahun perjalanan akhirat. 500 tahun perjalanan akhirat, tak silap. 500 tahun perjalanan apa ni? Ada yang kata perjalanan kuda. Naik kuda 500 tahun baru sampai. Daripada langit pertama nak ke langit kedua. Dia tak tahu berapa lama. Tapi Nabi kata tu 500 tahun perjalanan. Dia. Langit kita di tanah kita ni, naik ke awan tu sat je. Per minit je kalau naik roket. Cuba bayang lah. Luas sangat langit pertama.
Jadi perjalanan kata jauh, tapi malaikat Jibril bawa Nabi kejap je, Allah buat kejap saja. Tuk, tak lama sampai langit yang kedua. Tok. Malaikat penjaga langit yang kedua tanya macam tu juga. Jawab macam tu juga, diundang masuk langit yang kedua pula. Kat situ macam tadi duk tengok jumpa dengan Nabi Yahya dan seorang lagi Nabi Isa. Kalau kamu baca cerita pasal Nabi Isa belum lagi merasai mati. Maknanya tak mati lagi lah. Nak mati bila? Allah akan turunkan Nabi Isa sebagai pengikut Nabi Muhammad, lawan dengan Dajjal. Lepas tu barulah Allah matikan Isa sebagai umat Nabi Muhammad. Okey, tak apa, tu cerita lain. Cerita lain kita nak cerita Isra Mi'raj ni. Okey, tapi Nabi Isa tak mati lagi lah. Duduk di langit yang kedua. Bertanya khabar maknanya bagi salam. Lepas tu naik terus ke langit yang ketiga. Langit yang ketiga jumpa Nabi mana pula? Nabi Yusuf. Yang kita baca sejarah pasal Nabi Yusuf, Nabi yang handsome. Okey, seterusnya naik lagi langit yang keempat. Jumpa Nabi Idris. Nabi Idris ni hebat beribadah. Allah puji Nabi Idris ni dalam Al-Quran juga. Dan Nabi cerita Nabi Idris ni macam mana? Nabi Idris ni orang yang kuat beribadat. Kuat sangat beribadat. Beribadat pada zaman Nabi Idris ni dia beribadat dalam sehari ibadat Nabi Idris ni sama macam seluruh manusia pada waktu tu. Seluruh manusia ni kumpul amalan manusia ni yang ada pada waktu tu sama dengan amalan Nabi Idris satu hari lah. Banyaknya amalan tu Nabi Idris di langit yang keempat. Kemudian naik lagi yang kelima, jumpa pula dengan Nabi Harun. Nabi Harun sepupu Nabi Musa. Yang tolong Nabi Musa berdakwah. Naik pula langit yang keenam, barulah jumpa Nabi Musa tadi. Nabi Musa ni kalau kau baca sirah, mukjizat Nabi Musa apa dia? Tu tongkat jadi ular, belah lautan terbelah dua, lawan Fir'aun. Tu Nabi Musa lah. Okey, kemudian nak kena laju sikit lah, dah 40 minit dah. Nabi Musa naik di langit yang ke-6. Lepas tu naik ke langit yang ke-7 pula. Naik ke-7, jumpa pula dengan Nabi Ibrahim. Duk tengok dalam di langit yang 7 ni akan nampak malaikat. Nabi nampak malaikat banyak ni duk bertawaf. Dekat di langit yang 7 ni dia ada satu Baitul Ma'mur. Dia macam Kaabah. Kaabah di Masjidil Haram tu. Malaikat duk pusing, duk tawaf macam manusia pusing Kaabah tu. Sama Baitul Ma'mur tu duduk betul atas dengan Kaabah. Kaabah tu terus langit pertama sampai langit 7 tu. Terus sama sampai Baitul Ma'mur tu. Betul-betul dia. Malaikat duduk sana, duduk pusing. Kat bawah ni manusia. Faham tak? Nabi tengok. Ada seorang manusia duduk bersandar. Malaikat lain beribadah. Ada yang sembahyang, ada yang bertawaf. Tapi ada seorang manusia duduk bersandar, tak buat apa. Berzikir benda, duduk tak buat apa. Nabi tanya siapa dia tu? Itulah Nabi Ibrahim. Bila tanya, bagi salam. Pasal apa duduk saja? Malaikat duduk beribadat. Pasal apa Nabi Ibrahim tak buat apa? Ni nak abang kata, kat sana nanti tak boleh buat apa dah manusia ni. Kat dunia saja boleh sembahyang, boleh zikir, buat ibadat ni. Kat sana nanti Allah tak bagi dah. Allah suruh seronok lah. Sana tempat untuk seronok saja. Bukan lagi waktu nak buat ibadat. Seronok. Tak payah buat apa dah ni.
Okey. Jumpa kan Nabi Ibrahim. Jadi dah sampai Nabi lepas jumpa Nabi Ibrahim, nak kenalah pergi jumpa, nak jumpa Allah. Jumpa Allah yang macam mana? Dia ada satu tempat nama dia Hadratul Qudus. Hadratul Qudus. Tapi malaikat Jibril tak ikut dah. Tak ikut Nabi. Sebab dekat tu lah, dekat langit 7 tu lah. Nak masuk Sidratul Muntaha, nak naik masuk ke nama ada Hadratul Qudus, tak boleh dah. Malaikat Jibril kata, setakat ni saja boleh teman kamu ya Rasulullah. Setakat ni saja. Kalau aku naik lebih lagi, maka hancurlah aku. Hancur. Tak boleh masuk. Tapi Nabi Allah benarkan. Nabi boleh naik. Naik, bertemu dengan Allah. Jumpa tengok Allah ke? Wallahu alam. Ustaz tak banyak nak komen, tak banyak nak cerita, kata Nabi nampak Allah ke? Ulama kata tak. Sebab Maha suci Allah. Tidak siapa pun yang pernah tengok Allah. Okey. Tapi bertemu dengan Allah secara personal. Masuk kawasan yang makhluk lain tak boleh masuk. Hanya Nabi Muhammad sahaja yang Allah benarkan. Jadi, pendekkan cerita sikit. Allah bagi jumpa Nabi sebagai Nabi seronok ceria balik Nabi ni. Yang Ustaz beritahu tadi. Sebab kesedihan tu. Dah jumpa Allah, rasa seronok balik. Dan tujuan Allah nak jumpa, Allah nak bagi satu perkara yang besar kepada Nabi. Yang mana sampai sekarang kita buat. Allah bagi perintah sembahyang, solat. Dapat je perintah solat tu, Nabi terima dengan hati yang terbuka sebagai seorang hamba. Turun. Nak balik dah. Bila dah dapat dah. Turun balik. Turun. Sebelum nak sampai tu, Nabi pergi jumpa sekali lagi Nabi Musa. Nabi Musa tanyalah, apa yang Allah bagi kat kamu, ya Rasulullah? Nabi kata, aku terima perintah sembahyang. Berapa waktu? 50 waktu. 50. Bukan 5 macam sekarang ni. 50. Nabi Musa agak terkejut. 50? Wahai Rasulullah, zaman aku dah usaha bersungguh-sungguh dah. Suruh umat aku ni yang kuat ni, yang gagah, yang besar-besar ni, zaman aku ni. Semayang juga. Dapat semayang juga. Tapi tak boleh buat. Ada ulama kata Nabi Musa zaman dia semayang 3 kali. 3 kali sahaja. Tapi tak boleh buat. Ramai yang tak boleh buat. Walaupun gagah, badan besar-besar. Ada yang kata zaman Nabi Musa ni tinggi macam pokok nyok. Wallahu alam. Besar-besar gagah lah. Tapi tak boleh semayang. 3 waktu pun tak boleh. Nabi Musa nasihat Nabi, suruh jumpa balik Allah, mintalah kurang. Nabi terima nasihat, Nabi naik semula. Minta kurang. Allah bagi kurang 10. Allah bagi kurang 10. Ni ada dalam hadis Nabi. Bagi kurang 10. Jadi 40. Tinggal 40. Nabi turun balik. Jumpa lagi Nabi Musa. Nabi Musa tanya, tinggal berapa? Dapat kurang 10. 40 waktu. Tak boleh. Nabi Musa bagi tahu macam tu juga. Aku dah usaha sungguh-sungguh dah ni. Ajak umat aku. Tak boleh juga. Pergilah minta lagi. Nabi naik lagi. Allah bagi kurang lagi 10. Tinggal 30. Banyak tak? Banyak. Turun lagi. Jumpa Nabi Musa lagi. Nabi Musa kata, naiklah lagi. Naik lagi. Kurang lagi 10. Tinggal 20 waktu. 20 waktu. Turun lagi. Nabi Musa tanya lagi. Banyak 20. Naik minta lagi. Nabi pun naik lagi. Minta lagi. Kurang lagi 10. Tinggal 10.
Daripada 50 tinggal 10. Turun lagi. Nabi Musa kata, banyak lagi tu. Cubalah minta lagi. Nabi pun naik lagi. Allah kurang 5. Tinggallah 5. Tinggal 5. Turun, jumpa lagi. Nabi Musa kata, tinggal berapa? Nabi Musa tanya, tinggal 5 lagi. Banyak lagi 5 tu. Banyak lagi. Umat aku tak boleh. Tak boleh. Yang sikit pun tak boleh. Umat kamu kecil-kecil, tak berdaya. Ramai yang tak boleh. Nabi kata, malu dah. Aku sebagai hamba ni malu dah nak minta kurang daripada tu dah. Daripada 50 tinggal 5 dah. Nak tinggal sampai berapa tak? Dah malu. Sebab malu, Nabi redha saja tekat 5 tu saja. Tu sebablah kita sekarang ni kena sembahyang 5 waktu. Sebab Nabi pergi turun naik jumpa Allah, minta kurang. Jadi dapat 5 waktu. Kalau tidak 50 waktu. 50 waktu banyak tu. 5 waktu sekarang pun tak larat nak buat. Betul lah kata Nabi Musa. Tak larat nak buat. Ramai yang tak boleh nak buat. Orang yang betul-betul kuat iman, dia akan buat. Walaupun 5 waktu, pahala yang Allah bagi sama macam 50 waktu. Sama saja. Walaupun bagi kurang, diskaun sembahyang, tapi pahala Allah tak bagi diskaun. Allah bagi semua. Nak apa lagi? Sebab apa? Sebab umat Nabi Muhammad. Kita kenalah jaga sembahyang. Sebab ini amanah. Allah yang suruh. Allah jemput Nabi mai, Allah bagi sendiri. Bukan suruh malaikat Jibril pergi bagi tahu kat Nabi sembahyang 5 waktu, 50 waktu. Allah sendiri bagi tahu kat Nabi. Allah sendiri bagi. Nak abang kata pentingnya sembahyang. Kalau sakit kaki tak boleh berdiri, duduk. Kalau tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, mengiring. Tak boleh mengiring, tak boleh bergerak, guna mata, guna isyarat. Sampai terah tu. Sakit macam mana pun tak boleh tinggal solat. Jangan main-main dengan solat ni. Tinggal je, berdosa besar. Ada yang kata bila tinggal satu waktu, Allah sedia kat dia siksaan neraka selama 70,000 tahun. 70,000 tahun. Ada yang kata 80,000 tahun. Kalau tinggal satu waktu lah. Satu waktu je. 70,000 tahun. Bukan hari. Tahun. Jaga. Sembahyang kena belajar. Sembahyang kena belajar bagi elok sembahyang. Kalau sembahyang tak betul, tak sah, berdosa juga. Jadi, hak mana yang guru-guru ajak kita, tegur kita, bagi tangan bagi elok, berdiri bagi elok, baca bagi elok, tu sebab apa? Nak bagi sembahyang kita Allah terima, sah. Kalau tak sah, berdosa kita. Penting sangat. Jadi, sama-sama. Masa tak cukup dah 5. Takut tak sempat. Kalau sempat nanti kita cerita lain. Ada lagi sambungan dia. Tapi setakat tu dulu. Kita ambil kat sini nasihat daripada cerita peristiwa Nabi ni. Kita ambil, jaga perangai kita, jaga akhlak kita, jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga telinga kita daripada benda-benda yang tak elok. Dan juga yang penting, sembahyang kita. Kalau kita jaga sembahyang kita, kita akan jaga perangai kita. Allah akan jaga perangai kita. Kita akan jadi orang yang baik. Kita akan jadi orang yang soleh. Kita jaga apa yang Allah suruh, Allah akan jaga kita. Ingat Okey. Kita sebagai orang Islam, peristiwa ni kita mesti percaya, wajib percaya. Sebab ini perkara kita beriman dengan Nabi. Orang kata rukun iman. Percaya pada Nabi, percaya pada Allah. Siapa tak percaya,
luruhlah, jatuhlah iman tu, tak jadi orang Islam lah. Hak ni kena percaya. Baik, setakat tu dahulu ceramah ataupun cerita daripada Ustaz berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mudah-mudahan dapat manfaat, boleh beramal dengan apa yang kita dapat kita kongsikan ni untuk dalam kehidupan kita daripada sekarang sampailah akhir hayat kita. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.